Sebab itulah Ibnu Athaillah dalam satu hikmahnya dia mengatakan begini. Satu hikmah dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah dia mengatakan begini. Rubama atla'aka ghaibal malakut wa hajaba anka al-istisrafa ala asraril ibadi. Mungkin Allah kurniakan kepada anda, walaupun di sini sebut anda tapi maksudnya wali Allah ya. Mungkin juga Allah kurniakan kepada wali Allah kasyaf mengenai ilmu di alam malakut. Ilmu di alam malakut ni ilmu yang tertinggi, hakikat dan ma'rifatullah. Mungkin Allah kurniakan kepada wali Allah itu ilmu di alam ghaib malakut, ilmu ghaib di alam malakut dikasyafkan oleh Allah. Dalam masa yang sama Allah hijab pandangan mata, pandangan hati wali Allah itu al-istisrafa ala asraril ibad. Allah hijab pengetahuan, pandangan hati dan pandangan mata kepala wali-wali Allah tadi daripada mengetahui rahsia-rahsia manusia. Maksudnya tuan-tuan, Ibnu Athaillah bermaksud wali Allah itu dikurniakan oleh Allah mukasyafah ilmiah, dikurniakan oleh Allah kasyaf ilmu, tidak dikurniakan oleh Allah kasyaf suwaria, kasyaf yang berkaitan dengan rahsia-rahsia kehidupan di atas dunia ini. Apa sebab tuan-tuan? Sebab kalaulah kasyaf itu diumpamakan permata, kasyaf ilmu itu umpama seperti permata yang sangat mahal. Kasyaf suwaria, kasyaf mengenai rahsia-rahsia yang berlaku di kalangan makhluk itu ibarat kaca. Bila wali Allah dikurniakan oleh Allah permata yang mahal-mahal, tidak penting lagi kaca. Selain daripada itu, supaya wali-wali Allah ni jangan tertarik hati dengan perkara-perkara yang tidak sewajarnya. Selain daripada itu, wali-wali Allah tu supaya dapat dipelihara oleh Allah daripada ujub dan riak. Karena wali Allah apabila dapat mengetahui perkara-perkara urusan kehidupan di dunia ini, selalu orang sebut-sebut dia itu kasyaf, dia itu kasyaf. Kalau hilang barang, jumpalah wali ini. Akhirnya lama kelamaan termakan juga tuan-tuan pujian. Ini menyebabkan ujub dan riak. Jadi Allah Ta'ala lindungi wali-walinya daripada ujub dan riak, tidak dikurniakan kasyaf mengenai rahsia-rahsia kehidupan di atas muka bumi ini. Siapa tuan-tuan yang dikasyafkan oleh Allah mengetahui rahsia-rahsia di bumi ini? Bukan dikasyafkan oleh Allah. Siapa yang mengetahui perkara-perkara yang berlaku, rahsia-rahsia kehidupan manusia di atas muka bumi ini? Yang mengetahui ialah pawang. Dalam hadis Nabi, urraf, munajjim, kahin. Man ata urrafan au munajjiman au kahinan fasaddaqahu faqad kadzaba bima unzila ala Muhammad. Siapa yang menemui tukang-tukang telik, urraf, au munajjiman, tukang telik menggunakan bintang, ahli nujum, au kahinan, atau pawang-pawang yang menilik-nilik, fasaddaqahu, lalu dibenarkan kata-kata mereka, maka orang itu faqad kafara bima unzila Muhammad, telah kufur, telah ingkar terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya berdosa besar. Jadi pawang-pawang
Biasanya tahu ya, nujum-nujum, tukang-tukang telek, ini mereka ni tahu. Dari mana mereka tahu? Kerana mereka ada pembantu syaitan. Syaitanun marid. Syaitan-syaitan inilah yang mencuri ya, rahsia-rahsia Allah daripada perbualan malaikat. Pawang-pawang ahli nujum di zaman Fir'aun, mereka berkawan dengan syaitan. Syaitanun marid. Syaitan-syaitan ini pergi ke atas langit, menembusi sampai langit yang ketujuh dan lebih atas lagi untuk mendengar perbualan malaikat. Lalu daripada perbualan malaikat inilah mereka tahu bahawa seorang kanak-kanak lelaki telah dilahirkan yang bakal menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Pawang ini bagi tahulah Fir'aun, wali Allah tak ada kebolehan ni tuan-tuan. Tetapi sesudah lahirnya Nabi Muhammad, langit ditutup oleh Allah. Tak ada syaitan yang boleh naik seperti dahulu. Disebut dalam Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib wa khiddan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'i a'la wa yuktafuna min kulli janib dukhuran wa lahum adzabun wasib illa man khatifa khatfata fa atba'ahum fihabun sakib. Ayat-ayat ini menerangkan kalaulah syaitanul marid tadi cuba naik melintasi langit sampai dekat-dekat langit pertama saja, fa'atba'ahum syihabun thaqib. Syaitan-syaitan ni nak mencuri-curi rahsia, dekat saja langit yang terendah ni akan dipanah dengan syihab taik-taik bintang. Mereka akan mati. Kalau tak mati mereka cacat. Kata guru saya, itulah kadang-kadang kita nampak hantu mukanya Herod, mata sebelah cacat, jalan bongkok, terhoyong-hayang, giginya panjang-panjang, separuh gigi ada gigi, separuh tak ada gigi, kerana kena tembakan taik bintang. Mereka tak mati. Kalau mati, matilah. Mereka tak mati, terus hidup. Bila kita nampak, rupanya huduh. Wallahu a'lam. Jadi wali-wali Allah itu tuan-tuan, kata Ibnu Attillah, dikasyafkan oleh Allah ilmu di alam malakut, tidak dikasyafkan oleh Allah rahsia-rahsia manusia di atas muka bumi ini. Seperti Rasulullah dikurniakan oleh Allah kasyaf berbagai ilmu, berbagai hikmah, tapi Rasulullah tidak tahu apa yang akan berlaku di kalangan manusia. Dia pergi perang, dia tak tahu kalah ke menang. Apa yang akan berlaku dia tak tahu. Anak lelaki dia nak meninggal dunia, dia pun tak tahu. Bila dah meninggal barulah tahu. Dia bila dia nak meninggal dunia, ada uang 7 dirham dibagi pada Aisyah. Kata Rasulullah, yang Aisyah engkau sedekahkan ni pada orang yang memerlukan. Sehari dua lepas itu ditanya, Rasulullah tak kasyaf. Dia tanya Aisyah, yang Aisyah, macam mana uang 7 dirham yang saya beri 2-3 hari lepas, engkau sudah ke sedekahkan atau beri kepada orang yang berhak? Kenapa Rasulullah tanya tak kasyaf? Kenapa tanya? Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, aku terlupa. Belum. Wahai Aisyah, baik juga aku belum mati. Kalaulah aku dah mati, Allah tanya tentang wang 7 dirham, macam mana aku nak jawab? Jadi peristiwa ini tuan-tuan, peristiwa yang macam ini
Rasulullah tak tahu. Dalam perang Tabuk yang berlaku pada tahun 7 Hijrah, daripada Madinah ke Tabuk di Syria sekarang, pergi sebulan, balik sebulan, 2 bulan pergi balik, musim panas. Rasulullah tak tahu apa yang akan berlaku. Orang-orang Muhajirin dan Ansar bergaduh, berebut air, hampir berbunuh. Rasulullah tak tahu, sebelum pergi tak tahu, bila dah gaduh baru tahu. Kalaulah Rasulullah tahu akan berlaku pertengkaran hebat kerana berebut air, tentulah Rasulullah bagi tahu lebih awal. Nanti kamu jangan bergaduh ya, kalau jumpa pergi jangan berebut air. Tapi oleh kerana Rasulullah tak tahu, bila terjadi barulah Rasulullah terperanjat, barulah Rasulullah nasihatkan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun wali Allah itu kekasih Allah, mereka tidaklah dikasyafkan oleh Allah hal-hal yang berlaku di kalangan manusia kecuali apabila diperlukan sahaja. Kecuali apabila diperlukan saja, maka Allah kasyafkan. Berkaitan dengan ini tuan-tuan, berkaitan dengan apa ni, karamah ni, ada masalah yang besar yang dihadapi oleh kita semua. Bila sebut keramat saja, maka di sana ada sihir, ada istidraj. Macam mana kita nak kenal perkara yang luar biasa itu sihir ke atau karamah? Ini keramat ke atau ini istidraj? Macam mana cara? Panduan yang diberi dalam kitab, kalau berlaku pada orang alim itu keramat, atau berlaku pada wali Allah itu keramat. Pada orang alim itu maunah, orang alim yang bukan wali Allah maunah. Kalau berlaku pada orang yang jahat itu sihir, istidraj. Tapi kita tengok dari segi pakaiannya orang alim, pakaian orang alim, akhlaknya akhlak orang alim, ibadatnya ibadat orang alim, ahli masjid lagi, title lagi ustaz atau ustazah. Berlaku perkara yang ganjil. Adakah perkara yang ganjil pada orang macam ini keramat? Jadi macam mana nak bezakan? Kalau kita pegang orang alim saja tidak akan tepat. Jadi kita perlu ambil perhatian terhadap pesanan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Satu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini ditanya orang, macam mana kita nak beza sesuatu yang datang daripada iblis dan syaitan dengan sesuatu yang datang daripada Allah, terutamanya perkara-perkara pelik ini. Syekh Abdul Qadir Jilani dia sebutkan begini, la ta'ti innal waridatal ilahiyya la ta'ti illa baktatan wala ala namtin wahidin wala ala waqtin wahidin wala yadhabu bisababin. Ada 4 ciri. Kalau perkara itu yang pelik tadi katalah datangnya daripada Allah, maka pertama mendadak, tiba-tiba berlaku. Lawatnya tidak mendadak, sudah diketahui, sudah dirancang, nak dipertunjukkan. Ini cukup baik.
panduan yang diberi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani cukup tepat, tuan-tuan. Kalau tiba-tiba berlaku, tak dirancang, tak diketahui masanya, tiba-tiba berlaku saja. Kalau sebaliknya dirancang, diketahui, sudah diberitahu, di sana ada pertunjukan, itu adalah sihir. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sihir hilang, boleh tak berlaku dengan sebab tertentu. Ya, sihir itu boleh dibatalkan. Sebab itu siapa belajar ilmu kebal, banyak pantangnya. Jangan makan pucuk labu, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan nangka. Bila makan langgar pantang, tak kebal. Tapi karamah dia tak hilang dengan sebab. Sihir boleh hilang dengan sebab. Jadi dah dapat dua, ya. Yang ketiganya, kalau datang daripada Allah, dia tak serupa. Wala ala namtin wahidin, dia tak serupa. Misalnya mukjizat Nabi itu walaupun banyak, berlainan. Satu-satu mukjizat itu sekali. Begitu juga karamah. Bila berlaku pada seorang, dia tidak tidak serupa saja. Malam ini saya tunjukkan tuan-tuan keluar air di cerah jari saya. Besok pun saya boleh tunjuk. Besok mana-mana. Kan ada ustaz-ustaz mengeluarkan batu karang. Dia ambil itu je, buka. Batu karang sudah ada di tangan. Batunya serupa saja, caranya serupa saja, syarat-syaratnya serupa saja. Ini sihir. Kalau karamah, dia berlainan. Tidak ala namtin wahidin. Dah dapat tiga. Yang keempatnya, kalau karamah tidak ada waktu yang tertentu. Kalau sihir, setengah sihir pada waktu tertentu saja. Kita boleh tengok nanti jam sekian. Tuan-tuan boleh bangunlah malam ini, kira-kira jam 3 malam. Pandanglah di langit. Nanti Allah akan bukakan rahmatnya, keindahan alam langit. Kita pun bangun tengok. Kenapa pukul 3 malam? Itu kan pada waktu yang ditetapkan. Kalau karamah tak ada, tiba-tiba. Lagi pun tuan-tuan, satu lagi, kalau sihir menjadi kebolehan seseorang. Kalau karamah bukan kebolehan. Orang dah tahu dia itu kebal. Orang dah tahu dia itu kasyaf. Barak kereta awak hilang, pergilah dia. Memang dia tahu. Memang berjumpa. Kebolehan dia. Karamah bukan kebolehan. Karamah datangnya daripada Allah bila dikehendaki saja. Jadi dengan ini tuan-tuan, kita dapat gunakan dengan betul. Sebab berlakunya perkara pelik ini memang seorang ustaz, pada diri seorang ustaz. Kalau dalam negara kita sekarang ni tuan-tuan, di bidang perubatan Islam, spiritual Islam dengan ruqyah, dalam perubatan spiritual Islam banyak melibatkan amalan sihir. Masyarakat kita tak tahu. Banyak melibatkan amalan sihir. Masyarakat kita fikir itu adalah kekeramatan. Kan kebolehan orang itu sehingga dia buka klinik. Pergi ke klinik dia, nanti boleh keluar batu, keluar kaca daripada mulut, keluar macam-macam, macam pembedahan batin. Itu adalah sihir, bukanlah karamah. Tapi kita ditipu.
Bila orang sibuk-sibuk bedah batin ini adalah sihir, diubah pembedahan makrifah, digunakan istilah makrifah untuk menghabui orang ramai. Jadi dengan ini tuan-tuan, saya fikir sudah jelaslah keterangan mengenai wali Allah dari berbagai sudutnya. Termasuklah tadi wali Allah itu dikurniakan oleh Allah ilmu di alam malakut, tapi tidak dikurniakan oleh Allah kasyaf rahsia-rahsia manusia kecuali bila dikehendaki. Seperti Rasulullah, bila dikehendaki barulah dikasyafkan. Kerana yang dipentingkan oleh Allah ialah kasyaf ilmu yang boleh meningkatkan iman dan amal. Kasyaf mengenai rahsia manusia ini tidak ada apa-apa makna, seperti juga kaca tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setakat ini saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.